Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Saya Arif Iskandar Zainuddin selaku pengasas Darul Fuqaha Center. Baik, di sini saya ingin membahaskan tentang ganjaran si penghafal Al-Quran. Kenapa saya memilih tajuk ini kepada kalian semua, kepada tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya ini? Kerana hari ini, di zaman ini, di saat ini, ramai ibu-ibu dan bapa-bapa yang tidak mengetahui apakah ganjaran di sebalik seorang anak yang menghafal Al-Quran. Majoriti kita familiar mengetahui bahawasanya anak-anak kalau nak menghafal Al-Quran itu pastilah kena masuk ke dalam tahfiz, ke dalam madrasah, ke dalam pondok-pondok. Betul. Tetapi kita memikirkan macam mana kerjaya dia, macam manakah pendidikan dia, matematik, sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu bagaimana. Kita terfikir-fikirkan dengan perkara itu yang sentiasa bermain di akal fikiran kita. Betul? Baik, saya datangkan sebuah hadis Nabi SAW, ganjaran bagi orang yang menuntut ilmu ataupun ganjaran bagi seorang si penghafal Al-Quran. Baik, mafhum hadis Nabi SAW yang memberi maksud barang siapa yang menghafal Al-Quran, dia mengajar dan lalu dia beramal akan Al-Quran tersebut, baik larangan dan penghalalan di dalam Al-Quran itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan memberikan kepada si penghafal Al-Quran itu sebuah ganjaran, yang mana ganjaran itu diberikan kepada kedua ibu bapanya. Si penghafal Al-Quran itu akan apa ganjaran tu? Adalah dipakaikan mahkota, yang mana mahkota itu sendiri, mahkota dipakaikan, mahkota itu sendiri cahayanya, sinarannya itu lebih terang, lebih cerah daripada matahari yang berada di atas muka bumi kita pada hari ini. Itu salah satu janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi seorang yang menghafal Al-Quran lalu dia beramal dengannya. Dan saya datangkan lagi riwayat daripada Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, antara kamu golongan yang lebih baik, yang lebih hebat adalah mereka yang menghafal Al-Quran lalu dia mengajarkannya, Al-Quran. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bahawasanya ni kita melihat bahawasanya kalau dalam ahli keluarga kita ada seorang anak kita yang menghafal Al-Quran, dia dah cukup hebat. Masya Allah. Tu. Lalu saya datangkan lagi, apakah fadilat-fadilat bagi orang yang menghafal Al-Quran ini? Antara fadilat yang besar yang bercita-cita untuk kita ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita ni telah ditetapkan untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita mempunyai seorang anak yang mana dia menghafal Al-Quran. Lalu ini warid di dalam sebuah hadis bagi si penghafal Al-Quran, ketika mana di akhirat kelak dia akan diberikan satu syafaat. Apa syafaat itu? Dia akan diberikan syafaat untuk diselamatkan 10 orang daripada ahli keluarganya. Masya Allah. Dan daripada neraka, yang mana telah ditetapkan orang ahli keluarganya itu untuk masuk ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan, penting tak untuk kita ngaji Al-Quran? Penting tak untuk kita menghafal Al-Quran? Penting. Kerana banyak ganjaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang menghafal Al-Quran. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat mengenai orang yang menghafal Al-Quran, kerana ganjarannya sangatlah besar. Jadi oleh itu tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, spesialis terutamanya kepada anak-anak yang menghafal Al-Quran, teruskan menghafal, teruskan beramal dengan Al-Quran, kerana kalian-kalian semua adalah orang yang beruntung. Tidak semua orang dapat untuk menghafal Al-Quran, tapi kalian-kalian dapat untuk menghafal Al-Quran. Manfaatkanlah dengan baik-baik. Baik. Jadi sebab itu saja seberingkas daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.